ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini marilah kita sama-sama mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan peluang, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang muslim. Tadi kita telah menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah dan insya-Allah tuan-tuan kita akan meneruskan dengan kuliah pada pagi ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya diminta untuk menggantikan pengkuliah atau ustaz yang tak dapat hadir pada pagi ini, dan saya nak bawa satu perkongsian berkenaan dengan tafsir salah satu daripada surah yang mungkin banyak di kalangan kita yang hafal dan ingat. Dan ia tuan-tuan merupakan surah yang paling pendek sekali dah. Hanya ada 3 ayat sahaja. Jadi insya-Allah tuan-tuan pagi ini kita akan bawa tafsiran ataupun perkongsian berkenaan dengan makna yang terdapat dalam surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar insya-Allah kita akan berhenti pada waktu syuruk ataupun sebelum waktu syuruk. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Kautsar ini di mana yang buku yang saya bawa ialah surah yang mengandungi 3 ayat sahaja, dan ia merupakan surah ada ulama yang menyebut ia surah Makkiyah dan ada ulama yang menyebut ia surah Madaniyah. Maksudnya tuan-tuan, ada ulama yang menyatakan bahawa surah ini diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika baginda berada di Mekah, dan ada di kalangan ulama yang menyatakan bahawa ia surah yang diturunkan oleh kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah berhijrah ke Madinah. Jadi ada perbezaan pendapat di kalangan ulama, dan ada beberapa sebab lah kenapa berbeza pendapat. Ada beberapa sebab kenapa kami berbeza pendapat, kerana ada beberapa hadis yang seolah-olah menunjukkan kepada kita bahawa surah ini diturunkan di Mekah, dan ada beberapa hadis yang seolah-olah menyebut bahawa dia diturunkan di Madinah. Tapi yang pentingnya tuan-tuan, ia hanya mengandungi 3 ayat, dan surah ini tuan-tuan seperti mana yang kita sedia maklum, namanya Al-Kautsar. Namanya Al-Kautsar sempena dengan perkataan yang terdapat dalam surah ini. Surah yang berada dalam Al-Quran ini tuan-tuan, kebanyakannya mengambil nama yang kita kata yang unik, yang merujuk kepada perkataan ataupun merujuk kepada peristiwa yang berlaku dalam yang disebut dalam surah tersebut. Surah kita tuan-tuan surah Al-Kautsar, kerana inna a'tainakal kautsar disebut dalam ayat yang pertama perkataan Al-Kautsar, maka diambil nama tersebut. Surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah, Baqarah ni tuan-tuan dalam bahasa Arab, bahasa Melayu kita ialah lembu. Kenapa? Kerana ada satu peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi Musa alaihi salam yang menyebut berkenaan dengan yang ada kaitan dengan lembu. Jadi surah ini tuan-tuan ada kalanya merujuk, nama surah itu ada kalanya merujuk kepada perkataan yang unik, yang kita kata yang
hanya terdapat dalam surah tersebut, ataupun merujuk kepada isi kandungan. Seperti mana saya sebut dalam perkongsian yang lepas berkenaan dengan tafsir surah Qul Huwallahu Ahad. Jadi isi kandungannya tuan-tuan ialah berkenaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dinamakan surah tersebut sebagai surah Ikhlas. Jadi ikhlas tuan-tuan maksudnya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada pagi ini tuan-tuan, surah Al-Kautsar, dan saya pernah sebut sebelum ini bahawa surah Al-Ikhlas, surah Qul Huwallahu Ahad yang kita baca tuan-tuan, ia surah yang bercerita berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala surah yang kita nak kongsikan pada pagi ini ialah surah yang cerita pasal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Ikhlas ialah surah yang sebut berkenaan dengan Allah, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi surah Al-Kautsar menyebut berkenaan dengan kelebihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada ulama yang menyebut bahawa surah Ikhlas ialah surah Allah Subhanahu Wa Taala, dan surah Al-Kautsar tuan-tuan ialah surah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebut di sini bahawa surah ini dinamakan Al-Kautsar kerana ia dimulakan dengan firman Allah yang ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu inna a'tainakal kautsar, yang bermaksud sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu sebuah sungai di syurga. Jadi surah ini tuan-tuan, di mana yang kita maklum mengandungi 3 ayat, inna a'tainakal kautsar, maksudnya sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu sebuah sungai di syurga. Fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membenci kamu wahai Muhammad, dialah yang terputus. Baik, sebelum daripada kita pergi jauh, surah ini tuan-tuan dia ada beberapa perkara yang disebut di bawah bab berkenaan kelebihan. Kelebihan surah ini tuan-tuan disebut sini, saya bacakan bahawa terdapat satu hadis Nabi SAW daripada Anas bin Malik. Anas menyebut bahawa Rasulullah SAW pada satu ketika terlelap, tidur sedikit, kemudian baginda mengangkat kepalanya dalam keadaan tersenyum. Sama ada Rasulullah SAW berkata kepada mereka atau mereka bertanya kepada Rasulullah, kenapa kamu tersenyum? Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya turun kepadaku sebentar tadi satu surah. Lalu baginda membaca Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar sehingga akhir. Kemudian baginda SAW bertanya, apakah kamu tahu tentang Al-Kautsar? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Jadi peristiwa tuan-tuan berkenaan dengan penurunan surah Al-Kautsar, di mana Nabi SAW terlelap ataupun sedikit tertidur, kemudian bingkas bangun dalam keadaan tersenyum. Jadi para sahabat bertanyalah, kenapa tersenyum? Tiba-tiba bangun daripada tidur tersenyum. Jadi Nabi SAW menyebut bahawa sebentar tadi datang wahyu kepada Nabi SAW yang menurunkan berkenaan yang surah yang kita sebut sebentar tadi. Kemudian Nabi tanya kepada sahabat, tahu tak Kautsar itu apa? Perkataan Nabi SAW, tahu tak Kautsar itu apa tuan-tuan? Itu merupakan pertanyaan yang sering banyak kali kita akan jumpa dalam hadis Nabi SAW. Nabi tuan-tuan, apabila nak antara gaya pengajaran yang boleh didapati daripada Nabi SAW ialah apabila Nabi nak menjelaskan satu perkara, Nabi tanya dulu, tahu tak? Tahu tak tuan-tuan? Nabi tahu tak? Memang sahabat tak tahu. Memang sahabat tu tak tahu kerana Kautsar, kerana berkenaan dengan perkara baik ni tuan-tuan, hanya Nabi SAW sahaja yang tahu. Tapi itu cara Nabi SAW nak tarik perhatian. Itu memang cara dia, cara nak tarik perhatian supaya apabila para sahabat
betul-betul nak tahu berkenaan dengan perkara yang Nabi nak sebut, barulah Nabi SAW sebut. Dan gaya itu tuan-tuan sebenarnya terdapat dalam Al-Quran. Terdapat juga dalam Al-Quran. Apa? Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Allah SWT sebut Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Apa itu Qari'ah? Nah, Allah SWT yang tanya apa itu Qari'ah. Kan? Maksudnya kemudian barulah Allah sebut Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah 2 kali. Allah tanya, tahu tak apa itu Qari'ah? Tahu tak apa itu Qari'ah? Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma, barulah sebut yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Itu memang gaya di mana untuk menarik perhatian sebelum daripada disebutkan apa yang isi penting atau perkara yang penting. Jadi oleh kerana itulah Nabi SAW tanya kepada para sahabat, Kautsar itu apa? Dan jawapan yang popular yang mungkin banyak kali jumpa dalam hadis ialah para sahabat akan menyebut Allah wa rasuluhu a'lam. Allah lah dan rasulnya sahaja yang lebih tahu. Itu jawapan yang popular yang disebut oleh para sahabat ketika mana ditanya oleh Nabi SAW berkenaan dengan perkara yang mereka tak tahu. Kemudian Nabi SAW menjawab apa berkenaan dengan Kautsar. Nabi kata ia merupakan sebuah sungai yang dikurniakan oleh Allah kepadaku di dalam syurga. Ia mempunyai banyak kebaikan. Umatku akan ke sana pada hari kiamat, bekas-bekas minuman yang disediakan sebanyak bintang di langit. Ada golongan, maksud tuan-tuan, Kautsar ini adalah sebuah sungai. Ada yang mungkin tuan-tuan pernah dengar, Kautsar ini adalah sebuah telaga Kautsar. Sungai dan telaga. Jadi memang ada kedua-dua riwayat yang menyebut Kautsar ini macam telaga, dan ada yang menyebut seperti sungai. Dia macam sungai yang mengalir, yang mana airnya tuan-tuan lebih manis daripada madu, yang mana ada punya warnanya lebih putih daripada susu. Itu ada beberapa hadis. Jadi ulama menyebut kemungkinan besar kedua-dua hadis ni tuan-tuan memang begitu Kautsar. Kautsar ni tuan-tuan dia terdiri daripada sungai dan juga telaga. Mungkin telaga tu pada dekat dengan telaga itu mengambil air daripada sungai tersebut. Jadi ada yang menyebut Kautsar itu telaga dan ada yang menyebut dalam hadis yang kita baca ni ia merupakan sungai. Dan seperti mana disebut oleh Nabi SAW, telaga ini ataupun sungai ini dikurniakan kepada Nabi SAW. Itu keistimewaan yang ada pada Nabi kita Muhammad SAW, dikurniakan sebuah sungai ataupun telaga pada hari kiamat. Dan kata Nabi SAW, umatku akan ke sana. Maksudnya tuan-tuan, manusia ini akan pergi ke sungai ataupun telaga tadi. Dan di situ ada cawan ataupun bekas yang disediakan sebanyak, disebut di sini sebanyak bintang di langit. Maksudnya tu banyaklah, banyak sungguh dia punya cawan ataupun bekas tadi. Dan kata Nabi SAW, ada segolongan yang ditegah untuk mendapatnya. Lalu aku berkata, wahai Tuhan, mereka ialah umatku. Lalu dijawab, sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang telah berlaku selepas kamu. Jadi tuan-tuan, di kalangan banyak-banyak umat Nabi kita Muhammad SAW yang nak minum air Kautsar tadi, ada beberapa yang disekat, dihalang daripada minum. Dihalang daripada minum. Dan yang disebutkan di sini kerana mereka telah buat perkara yang kita kata yang di luar daripada arahan ataupun suruhan Nabi kita Muhammad SAW. Baik, itu berkenaan dengan kelebihan surah ini dan sebab turun. Kita sebab turun. Sebab nuzul tuan-tuan ada banyak disebut di sini, tapi saya nak baca satu dulu. Satu sahaja. Baik, Ibnu Muzin meriwayatkan, mengajukan riwayat daripada Ibnu Jurayj bahawa dia berkata, pernah sampai kepadaku bahawa apabila Ibrahim anak Nabi Muhammad SAW meninggal dunia,
Nabi menjadi marah dengan ucapan mereka. Orang Quraisy berkata, sesungguhnya Muhammad sudah batal, lalu iaitu terputus hubungan, terputus keturunan. Lalu turunlah ayat Inna a'tainakal kautsar sebagai takziah dan pengubah hati Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, kisah di sebalik daripada penurunan ayat surah ni ialah kisah ni tuan-tuan, sebab nuzul ni ada dua. Ada yang menyebut berlaku selepas daripada kewafatan, kematian putera Nabi yang namanya Al-Qasim. Ada yang menyebut bahawa dia berlaku selepas daripada kematian putera Nabi yang namanya Ibrahim. Itu jadi khilaf tu. Sebab Qasim ni tuan-tuan lahir di Mekah, Ibrahim lahir di Madinah. Tapi yang pentingnya ialah berlaku ini selepas daripada kewafatan putera Nabi SAW. Dan tuan-tuan sedia maklum bahawa Nabi kita Muhammad SAW, semua anak lelaki baginda tuan-tuan meninggal dunia ketika mana masih kecil. Itu perkara yang kita sedia maklum. Yang hidup lama tuan-tuan, yang hidupnya ialah anak lelaki baginda yang perempuan. Itu pun tuan-tuan meninggal, semuanya meninggal kecuali Fatimah. Semuanya meninggal kecuali Fatimah. Itu sebenarnya ada hikmah di sebalik daripada perkara tersebut, tapi bukan kita nak kongsikan perkara apa yang berlaku hikmah tersebut. Jadi apabila Nabi SAW, anak lelaki baginda meninggal, lahir sahaja meninggal ataupun selepas dia lahir meninggal, jadi orang kafir Quraisy ni tuan-tuan, mereka mula bercakap-cakap. Kenapa? Kerana pada zaman dahulu tuan-tuan, orang kafir Quraisy ataupun orang Arab ni, mereka berbangga dengan keturunan. Oleh kerana itulah mereka sangat gembira dan berbangga apabila dapat anak lelaki. Kerana anak lelaki ni tuan-tuan, dia akan bawa nama dia. Anak lelaki ni dia akan bawa nama dia. Apa maksudnya tuan-tuan? Anak lelaki ni dibinkan kepada dia. Cucu anak lelaki pun tuan-tuan akan dibinkan kepada anak dia dan juga kepada dia. Jadi anak lelaki ni tuan-tuan, itu menjadi persepsi dah pada zaman tersebut bahawa anak lelaki ini akan membawa keturunan, akan membawa nama dia dalam nasab yang seumpama dengannya. Jadi oleh kerana itulah apabila Nabi SAW, putera Nabi meninggal dunia, jadi mereka mula bercakap. Mereka menyebut bahawa Nabi Muhammad SAW ni seorang abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Abtar itu tuan-tuan maksudnya ialah keturunan dia terputus. Abtar itu maksudnya ialah keturunan terputus. Jadi mereka menyebut, mereka mengejek, menghina Nabi SAW, dan mereka menyebut bahawa Muhammad ini tak ada keturunan. Kenapa? Kerana semuanya anak perempuan. Jadi anak perempuan ni tuan-tuan, dia tak bawa bin anak kepada anak perempuan tu, dia tak bawa bin kepada ayah, kan? Yang bawa bin tu ialah suami dia. Jadi oleh kerana itulah mereka mula cakap-cakap. Jadi perkara tersebut menjadi satu benda, jadi modal kepada orang kafir Quraisy ataupun orang kafir untuk mengejek Nabi SAW. Jadi selepas daripada itu tuan-tuan, Allah sendiri yang jawab ejekan tersebut, dan Allah turunkan surah Al-Kautsar. Allah turunkan ketika mana Nabi tengah tidur, seperti mana kita sebut sebentar tadi. Jadi surah itu sebenarnya tuan-tuan, kita boleh sebut sebagai satu sokongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Nabi SAW ketika mana orang mengejek berkenaan dengan keturunan Nabi SAW. Itu sebab nuzul kepada surah yang kita baca, yang kita akan baca sebentar lagi. Jadi itu merupakan sebab nuzul dan memang Nabi SAW antara ujian yang Allah berikan kepada baginda ialah berkenaan dengan anak. Anak Nabi tuan-tuan, semua anak Nabi tuan-tuan, Nabi sendiri yang tanam. Tuan-tuan bayangkan bagaimanakah perasaan baginda SAW yang semua anak Nabi tuan-tuan, Nabi sendiri yang tanam. Meninggal ketika mana Nabi masih hidup, kecuali Fatimah. Fatimah tuan-tuan, tak lama selepas daripada Nabi meninggal, dia pun meninggal. Jadi ulama menyebut memang itu satu ujian yang cukup besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang kata bahawa dia tu diuji, kalau dia tu
dia tu apa benas macam-macam lah orang sebut, rasa bahawa apabila anak dia meninggal, keluarga dia meninggal, dia rasa macam sedih dan seumpamanya. Maka ketahuilah tuan-tuan, Nabi telah menerima ujian lebih besar daripada apa yang kita terima. Semua anak Nabi tuan-tuan, Nabi sendiri yang kebumikan. Baik, kita masuk pada tafsir. Kita masuk pada tafsir sedikit hidayah insya-Allah. Baik, ayat yang pertama tuan-tuan, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah berikan kepadamu sebuah sungai di syurga. Di sini disebut kami berikan banyak kebaikan kepadamu sehingga sampai ke puncaknya, antaranya sebuah sungai di dalam syurga. Allah menjadikannya sebagai tanda penghormatan kepada Rasulullah SAW. Kurnia ini merupakan jawapan kepada pihak musuh yang merendah-rendahkan dan memperkecilkan Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, kenapa disebut bahawa surah ni surah Nabi kita Muhammad SAW? Kerana ada satu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang cukup besar. Pada hari kiamat ni tuan-tuan, ketika mana manusia disebut dalam beberapa hadis, manusia pada hari kiamat ni tuan-tuan dalam keadaan matahari sejengkal dekat dengan kepala. Ada riwayat yang menyebut bahawa manusia ni tuan-tuan tenggelam dengan peluhnya sendiri, dengan panasnya, dengan peluhnya, dengan bersesaknya manusia pada waktu tersebut. Jadi antara benda yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah air kepada Nabi SAW. Yang mana pekat air tuan-tuan menjadi satu benda yang semua renung pada waktu tersebut. Pada waktu di mana manusia kehausan, kelaparan tuan-tuan, ketika itu Nabi diberikan air, dia seorang sahaja yang ada yang pegang, kita kata telaga ataupun air tersebut. Jadi ini sebenarnya tuan-tuan satu anugerah yang cukup besar kepada Nabi kita Muhammad SAW. Di akhirat nanti tuan-tuan, Nabi diberikan syafaat, Nabi diberikan telaga Kautsar, benda-benda yang orang lain tidak memiliki. Syafaat ni tuan-tuan disebut sebagai syafaat uzma, iaitu mempercepatkan proses daripada manusia berkumpul ramai-ramai itu pergi kepada, kita kata, hak mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang ramai yang apabila berdepan dengan masalah tersebut dengan suasana macam tu, mereka nak cepat. Jadi yang minta kepada Allah supaya bercepat ialah Nabi SAW. Jadi pada waktu yang genting seperti itu, seolah-olahnya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi SAW satu penghormatan di mana Nabi tuan-tuan boleh percepatkan proses, dan Nabi tuan-tuan boleh beri minum kepada orang tak terkira manusia yang sedang haus dan juga kelaparan. Itu satu penghormatan yang besar. Kenapa tuan-tuan? Walaupun kita kata air itu milik Allah, kan? Air Kautsar itu milik Allah, tapi Nabi ini yang menyampaikan. Macam kita lah tamu ke dunia ni tuan-tuan, kalau masjid surah nak buat persumbangan kan, bukan AJK yang bagi sumbangan tu, kita jemput YB, kita jemput orang datuk kan. Maksudnya tuan-tuan, dalam hidup kita pun, apabila dalam hidup kita atau ke dunia pun, seseorang itu diberikan penghormatan dengan cara dia menyampai, bukan dia pun kan. Tu yang berebut ada yang nak sampai zakat, padahal zakat tu daripada orang lain, tapi dia tukar sampai. Sampai ke macam-macam. Di sekolah kena sumbangan kena disampaikan oleh YB, tak boleh YB tu, YB ni tak boleh orang lain. Maksudnya tuan-tuan, tugas menyampaikan sesuatu itu satu penghormatan. Tugas menyampaikan sesuatu walaupun bukan duit dia, walaupun bukan dia punya harta, tapi itu satu penghormatan kepada seseorang, dia yang menyampaikan. Tuan-tuan bayangkan pada akhirat nanti, tidak di kalangan manusia yang cukup memerlukan, tiba-tiba yang menyampaikan keperluan orang yang perlu itu ialah Nabi SAW. Jadi itu satu kedudukan yang cukup besar yang menggembirakan Nabi SAW setelah orang kafir Quraisy ataupun orang kafir pada waktu tersebut mereka menghina, mengejek Nabi SAW. Seolah-olahnya kamu diejek berkenaan dengan perkara dunia yang kamu hilang,
tapi aku, kata Allah Subhanahu wa taala, berikan satu penghormatan di akhirat nanti yang semua orang tak ada. Orang kafir pun tak ada, tiada penghormatan tersebut. Orang Islam pun sendiri tuan-tuan tiada penghormatan tersebut. Apa dia penghormatannya? Beri minum. Beri minum kepada orang yang memerlukan. Jadi itu sebenarnya satu, kita kata satu sokongan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan oleh kerana itulah tuan-tuan, ada ulama yang menyebut Quran ini kalau kita baca sejak daripada awal sampai akhir, memang untuk, kita kata, untuk menggembirakan hati Nabi. Ada ulama yang menyebut bahawa Quran ini tuan-tuan sebenarnya untuk meraihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir kata demikian, Nabi Allah support demikian. Orang kafir kata apa yang berlaku Allah berikan panduan. Jadi semuanya tuan-tuan memang untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama yang sebut demikianlah. Dia kata seolah-olah Quran ini tuan-tuan memang untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan Aisyah radhiyallahu taala anha menyebut bahawa ara rabbaka yusari'u fi hawak. Dia kata aku melihat seolah-olah Tuhanmu ini, iaitu Allah Subhanahu taala, memang meraihkan keinginan dan juga kehendak kamu. Itu kita kata satu anugerah yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua, fasalli li rabbika wanhar. Firman Allah yang bermaksud, maka dirikanlah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah. Disebut di sini, oleh kerana kami telah kurniakan kepada kamu wahai Muhammad banyak kebaikan di dunia dan akhirat, contohnya telaga sungai Al-Kautsar, maka lantaran itu berterusanlah dalam mengerjakan sembahyang yang wajib dan sunat. Tunaikanlah sembahyang dengan penuh ikhlas dan sembelihlah binatang korban kamu menjadi ibadah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ni tuan-tuan, ayat yang kedua ni, setelah daripada Allah SWT sebut bahawa Allah berikan begitu besar, kita kata, kurniaan, sebesar-besar kurniaan, kemuliaan yang menyebabkan manusia itu menuju kepada Nabi SAW pada hari kiamat, Allah sebut selepas daripada itu, fasalli li rabbika wanhar. Fa ni maksudnya maka. Maksudnya tuan-tuan, seolah-olah Allah kata, oleh kerana itu maka solatlah kepada Tuhanmu dan berkorbanlah. Jadi ulama tuan-tuan memberikan penjelasan seolah-olahnya sebagai respon Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada pemberian anugerah yang cukup besar yang Allah berikan, maka apa yang perlu Nabi buat ialah bersolat dengan ikhlas dan melakukan korban. Jadi ini konsep ni tuan-tuan, konsep dapat anugerah kita balas dengan ibadat. Itulah konsep syukur yang ada dalam Islam. Syukur ini tuan-tuan ialah apabila kita dapat satu anugerah, satu nikmat, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk buat ibadat. Tapi orang kita tuan-tuan dapat nikmat tu, dia pergi enjoy kan. Dia dapat contoh dah, dapat durian runtuh lah kan. Dapat durian runtuh, dapat cabutan bertuah kan. Dapat ikutlah, dapat naik gaji ke semua sekali. Dapat nikmat tuan-tuan, pergi enjoy lah. Buat majlis, macam-macam lah. Jadi konsep yang sebenar yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala yang Nabi sebut dalam, yang disebut dalam surah ni tuan-tuan, ialah apabila kita dapat nikmat, kita buat ibadat yang lebih banyak lagi. Bukan apabila kita dapat nikmat, jom kita anjur pesta, kita anjur tak. Itu bukan konsep mensyukuri yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur kita tuan-tuan ialah banyakkan ibadat kepada Allah. Banyakkan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana dialah yang memberikan, kita kata memberikan nikmat. Dialah yang memberikan nikmat. Maksudnya tuan-tuan, kita dapat sesuatu daripada Allah, maka Allah lah yang patut kita berikan kesyukuran kepadanya. Jadi mungkin kerana, maksudnya tuan-tuan, kalau dah kita ada satu dapat nikmat dah, tak kira lah, sebagai contoh lah, kita kena ada, orang Melayu kita kena ada kenduri kesyukuran. Kenduri kesyukuran ni tuan-tuan, niat kita, biarlah yang ada niat untuk kita jamu orang, kita berikan makan kepada orang kerana Allah Subhanahu wa taala.
Bukan niat apa? Bukan niat nak tunjuk kita dapat nikmat. Ada orang tuan-tuan dia buat kenduri tapi niatnya tuan-tuan supaya nak tunjuk ke orang dia dapat apa. Itu benda yang tak sepatutnya berlaku. Yang sepatutnya ialah kita dapat nikmat, kita buat benda yang kita niat perkara tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita buat kenduri, contohlah kenduri kahwin. Kenduri kahwin ni tuan-tuan, tempat kita banyak kan. Kenduri kahwin ni tuan-tuan dia jadi macam niaga pun ada. Macam niaga pun ada kan. Jadi kita niatkan untuk beri makan kepada orang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ayat yang terakhir tuan-tuan ialah inna syani'aka huwal abtar. Allah SWT sebut bahawa maksudnya ialah sesungguhnya orang yang membencimu itu wahai Muhammad, dialah yang terputus. Kita sebut sebentar tadi bahawa apabila sebelum daripada turun ayat ni, orang kafir musyrik ni sebut bahawa Nabi ni putus keturunan. Nabi ni abtar, putus keturunan, tak ada keturunan lepas ni. Kenapa? Kerana anak lelaki meninggal. Allah dalam ayat ni tuan-tuan dia yang jawab. Inna syani'aka huwal abtar. Orang yang benci kamu itu yang sebenarnya putus. Orang yang membenci Nabi dan sebenarnya putus. Apa yang putusnya? Hatta dalam bab keturunan. Tuan-tuan bayangkan pada hari ini tuan-tuan, kita tak kenal keturunan Abu Jahal sampai hari ini. Kita tak kenal Abu Lahab keturunan mereka. Yang kita kenal siapa? Keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anugerah Allah yang Allah sebut, yang putus itu sebenarnya ialah orang yang benci kamu. Kita dapat lihat pada hari ini tuan-tuan, keturunan ahli keluarga Nabi SAW bertebaran di seluruh dunia. Di tempat kita, di tanah Melayu kita ada keturunan Nabi. Di negara Arab ada keturunan Nabi. Di negara orang putih Eropah tuan-tuan ada keturunan Nabi. Di Afrika tuan-tuan ada keturunan Nabi. Afrika tuan-tuan yang kita kata orang kulit hitam, di sana juga tuan-tuan mereka ada keturunan Nabi SAW. Maksudnya tuan-tuan ada di kalangan anak cucu Nabi yang berkahwin. Yang akhir sekali tuan-tuan berkahwin dengan orang sana dan menetap di sana. Memang orang Afrika. Saya ada seorang kawan di ketika mana belajar dulu. Namanya Abdullah Hajri. Kami panggil dia Syarif. Kenapa? Kerana memang dia keturunan Nabi. Memang dia keturunan Nabi. Dan dia tuan-tuan, walaupun dia pelajar, walaupun pada waktu tersebut maksudnya tuan-tuan banyak orang yang beri sumbangan zakat untuk pelajar dan seumpamanya, memang ditahan. Kenapa? Kerana dia kata dia keturunan Nabi. Dia boleh sebut dan daripada dia nasab keturunan daripada dia sampai kepada Nabi SAW dan orangnya tuan-tuan daripada negara Afrika Tengah. Memang orang kulit hitam tapi keturunan Nabi SAW. Jadi siapa sebenarnya yang putus keturunan? Jadi memang jelas bahawa walaupun Nabi SAW tiada anak lelaki, tapi keturunan Nabi tuan-tuan dikenali walaupun dia datang daripada anak perempuan Nabi SAW daripada Fatimah, tapi dikenal oleh manusia. Jadi oleh kerana itulah apa yang disebut oleh Allah SWT benar-benar berlaku. Yang putus keturunan yang sampai sekarang orang tak kenal, sampai sekarang orang tak tahu ialah keturunan orang-orang yang kafir musyrikin. Abu Jahal entah ke mana keturunan dia, Abu Lahab entah ke mana. Yang ada ni ialah keturunan Nabi SAW. Ulama menyebut itu dunia, belum lagi tuan-tuan di akhirat. Lagilah putus, maksudnya tuan-tuan, lagilah terputus orang yang benci kepada Nabi SAW dan betapa beruntungnya orang yang cinta ataupun sayang mengikut Nabi SAW. Maksudnya tuan-tuan, orang yang benci kepada Nabi, dia bukan sekadar putus keturunan atas muka bumi, bahkan di akhirat juga tuan-tuan dia terputus daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah tuan-tuan yang kita boleh kongsikan daripada 3 ayat yang berkenaan dengan surah Al-Kautsar, yang menunjukkan kepada kita bahawa betapa sokongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan nikmat dan Allah jawab, Allah bangkang, Allah mengambil tindakan kepada orang yang membenci, yang menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itulah surah Al-Kautsar ini disebut sebagai surah
yang dikhususkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, itulah yang bisa saya kongsikan pada kuliah subuh pada pagi ini. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. La wasiyatan 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.